Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Pengulas-pengulas politik menanti rahsia ini dibongkarkan. Rupa-rupanya dalam diam, Kerajaan PAS Kelantan turut bertindak licik. Selalu kata, selalu mengata, selalu mengejek, selalu menghina Perdana Menteri yang ke-10 dalam isu peruntukan pembangkang atau parlimen. Rupa-rupanya Kerajaan Dewan Undangan Negeri Kelantan juga apa kurangnya dalam peruntukan pembangkang. Akhirnya rahsia ini didedahkan. Adun Pembangkang Kelantan tak dapat peruntukan penuh, kata Azli Yusof. Rupa-rupanya, ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang di Kelantan pun tak dapat peruntukan penuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pembangkang di Kelantan didakwa hanya mendapat 1/3 peruntukan daripada keseluruhan jumlah yang diberikan kepada adun kerajaan. Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof berkata, perkara itu diketahuinya melalui semakan dengan Adun Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim daripada Parti Amanah Negara Amanah yang merupakan pembangkang di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Saya sudah semak dengan Dr. Hafizah. Beliau mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri atau Adun Pembangkang di Kelantan tidak diberikan peruntukan untuk operasi pusat khidmat. Jadi mereka terpaksa keluar duit belanja sendiri, nak buka pusat khidmat, gajikan pekerja dan sebagainya. Yang ada hanya 1/3 peruntukan, bukan sama rata, malah ia jauh berbeza. Mungkin negeri Kelantan cuba meniru atau mengambil contoh daripada kerajaan negeri Selangor. Tetapi Selangor lebih baik, disebabkan ada peruntukan mencukupi, iaitu boleh buka pusat khidmat, gajikan pekerja atau pembangunan dan aktiviti lebih daripada 1/3 katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika Wacana Sinar edisi 457 bertajuk MOU Kerajaan Pembangkang Jambatan atau Tembok yang disiarkan secara langsung di platform digital Sinar Harian bertempat di Studio F, Kompleks Kumpulan Karangkraf di sini pada Selasa. Antara panelis lain yang terlibat ialah Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih Muhammad Faizal, Abdul Aziz dan hos Ismail Adnan. Ketika siaran tersebut, Wan Ahmad Faisal mendakwa bahawa negeri-negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional memberikan peruntukan sama rata kepada semua adun tanpa mengira parti. Sementara itu, Azli turut berpandangan setiap ahli parlimen sama ada di blok kerajaan atau pembangkang perlu mengemukakan cadangan bernas untuk mencari jalan penyelesaian kepada kemelut yang melanda negara ketika ini. Tambahnya lagi, kedua-dua pihak perlu keluar daripada sentimen kebencian sebagai usaha mempelopori politik nilai. Apa yang ingin ditunjukkan dalam memorandum persefahaman MOU adalah memupuk politik nilai. Ini kerana sekarang ini menjadi kemelut dalam kalangan ahli politik sehingga terbawa-bawa kepada pengikut yang bebas berkata-kata di media sosial tanpa bukti nyata, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah ini akan menjadi benar? Jika ini benar, maka habislah Parti Muhyiddin, habislah Muhyiddin, dan bertutuplah, bernisanlah dan terkuburlah Parti Bersatu. Parti Bersatu mesti menang dalam PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Sekiranya mereka kalah lagi, maka bolehlah dianggap parti itu bakal terkubur seperti semangat 46. Ini PRK Mahkota.
titik akhir bersatu sebelum berkubur seperti semangat 46, kata Nur Jazlan. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota bukan sekadar bakal menyaksikan kekalahan bersatu, malah mungkin menjadi titik akhir kepada parti itu. Selain daripada itu, baru-baru ini dalam kempen, Muhyiddin telah pun terlepas cakap dalam kempen apabila beliau menyebut dalam video kempen itu, Muhyiddin kata dia tidak ambil sesen pun duit dan tidak masuk dalam akaunnya sesen pun. Tetapi dia secara tidak sengaja telah mengakui bahawa uang itu masuk dalam akaun parti. Maka dengan itulah netizen mula mempermainkan Parti Bersatu dengan mengatakan, habislah Parti Bersatu kali ini karena serbu habis-habisan dan mungkinkah akan diharamkan pula gara-gara pengakuan Muhyiddin. Sehingga kalau dilihat dalam isu-isu mahkamah, UMNO yang terpalit dengan kes-kes yang besar seperti 1MDB dan sebagainya pun, sehingga kini tidak ada pengakuan langsung bahawa ada wang masuk dalam parti itu. Muhyiddin pula dengan tanpa sengaja menyebut dalam kempen itu bahawa masuk dalam akaun parti itu. Maka ada netizen kata, kalau sudahlah kalah dengan pengakuan Muhyiddin seperti itu lagi, maka bakal berkuburlah Parti Bersatu selepas ini, kata mereka lagi. Nur Jazlan menyatakan bahawa pilihan raya Dewan Undangan Negeri Mahkota bukan sekadar bakal menyaksikan kekalahan bersatu, malah mungkin menjadi titik akhir kepada parti itu. Ketua UMNO bahagian Pulai, Datuk Nur Jazlan Mohammed berkata, Dewan Undangan Negeri Mahkota akan menjadi medan terakhir untuk bersatu dalam arena politik tanah air sekaligus menerima nasib sama seperti semangat 46 yang kini berkubur. Mengulas lanjut, katanya, Bersatu berkemungkinan kalah dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota selepas beberapa kali tewas dalam PRK sebelum ini, termasuk di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Bersatu mungkin akan bertemu titik akhirnya. Bagi saya, kata Nur Jazlan, apa yang bakal berlaku di PRK Dun Mahkota nanti bukan mungkin sekadar kekalahan, tetapi lebih kepada cerita kejatuhan sebuah parti yang asalnya dibina dengan penuh cita-cita dongeng, tetapi berakhir dengan keadaan memalukan, katanya lagi. Itulah keseluruhan parti yang majoriti pemimpinnya mementingkan diri sendiri, mengejar jawatan dan kekayaan tetapi tidak berkorban harta dan jiwa untuk ahlinya. Bagaimana hendak meyakinkan rakyat, katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini. PRK Dun Negeri Mahkota menyaksikan Barisan Nasional mempertaruhkan Syed Hussein Syed Abdullah 40 tahun bagi mempertahankan kemenangan bagi pilihan raya negeri, lalu manakala PN diwakili bekas pemain bola sepak Johor Muhammad Haizan Jafar 61 tahun. PRK Dun Mahkota diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Sharifah Azizah Syed Zain 64 tahun pada 2 Ogos lalu. Pada PRN 2022, Sharifah Azizah menang dengan majoriti 5.166 undi dalam saingan 4 penjuru bersama calon Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN dan Warisan. Saudara, apa pendapat anda pula tentang isu ini? Adakah benar Parti Bersatu akan berkubur selepas pilihan raya mahkota ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kenyataan daripada pemimpin UMNO kali ini memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Berkait dengan PRK Mahkota, Nur Jazlan kata, kalau calon BN kalah, DAP juga akan terpaling rasa malu. Netizen mempersoalkan kenyataan Nur Jazlan ini. Bagaimana pula DAP pula terpaling rasa malu?
Barisan Nasional BN yakin DAP mampu menarik undi Cina pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Ketua UMNO bahagian Pulai, Datuk Nur Jazlan Mohamed berkata, pembangkang memainkan isu pensijilan halal untuk mempengaruhi undi Cina, sedangkan ia bukan perkara baharu. Isu ini sengaja ditimbulkan pada minggu akhir kempen untuk menggoncang suasana. Kalau ada yang risau pengundi Cina akan termakan dengan isu ini, bertenang, rileks dulu, kata beliau. Dalam keadaan politik semakin kompleks, pengundi Cina tahu calon BN kali ini lebih dekat dengan kerajaan perpaduan yang ada di AP. Jadi logiknya mereka akan terus sokong BN kerana DAP juga ada dalam pakatan tersebut, katanya. Kalau calon BN kalah, DAP juga akan terpaling rasa malu kerana kerja keras UMNO memenangkan calon mereka pada PRK Pulai, Parlimen Pulai Dun Simpang Jeram dan Dun Kuala Kubu Baru. Dengan DAP di belakang BN, saya percaya isu ini tidaklah menggugat sangat sokongan majoriti pengundi Cina. Mereka bukan sahaja bijak membaca permainan politik, tapi juga lebih tenang dalam membuat keputusan, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Menurut Nur Jazlan, isu terbabit juga telah diperjelaskan pemimpin DAP dengan tenang. Isu ini mungkin cuba diputar belit oleh pihak tertentu, tapi dengan ketenangan dan strategi kepimpinan DAP, kita boleh nampak betapa cepat ia reda, katanya lagi. Apa yang penting, tegasnya, kempen diteruskan dengan fokus untuk memastikan calon BN tetap mendapat sokongan walaupun ada segelintir yang cuba menaikkan suhu politik dengan isu remeh. Untuk pengundi Cina di mahkota, mereka pun pasti sudah nampak isu ini tidak lebih cubaan terdesak pihak yang sudah kehabisan idea. Tak ada sebab untuk pengundi Cina lari daripada BN hanya kerana isu sengaja diperbesar-besarkan ini, kata Nur Jazlan lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam pada masa yang sama, PRK Mahkota titik akhir bersatu sebelum berkubur seperti semangat 46, kata Nur Jazlan lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi.